Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, bertemu lagi kita dalam pelajaran hadis tahun 2 untuk minggu ni. Okey, minggu lepas Ustazah telah pun beri kepada kamu tugasan iaitu baca dan fahami slide yang Ustazah lampirkan. Dah baca dan faham ke? Kalau belum baca dan faham tu, kamu perlu buka slide tersebut. Baca dan faham. Okey, dan sempurnakan tugasan dengan menyalin nota berkaitan kesan mempelajari hadis. Okey, untuk minggu ni, untuk hari ni, kelas kita masih berfokus dan berpandukan pada pelajaran yang pertama iaitu kepentingan mempelajari hadis. Okey, yang belum baca, okey, boleh baca, boleh dengar apa yang Ustazah baca dan Ustazah cuba untuk sampaikan kepada kamu supaya kamu lebih faham tentang kepentingan mengapa pentingnya kita mempelajari hadis. Okey, tengok kat sini. Okey, tengok ada dua orang belajar. Mengapa hadis perlu dipelajari Ustaz? Dia bertanya kepada Ustaz ni. Okey, Ustaz ni cakap apa ya? Okey, tengok kotak yang pertama. Ustaz ni pantun. Kitab Al-Quran, panduan diri untuk umat seluruh alam. Kepentingan hadis kita pelajari sumber rujukan kedua agama Islam. Okey, kat sini membawa maksud pentingnya kita belajar hadis kerana ia adalah sumber rujukan kedua agama Islam. Sumber rujukan kedua agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Sebab itulah pentingnya kita belajar hadis. Okey, kedua. Dia Ustaz ni cakap. Adik baru belajar kayuhan. Kayuhan menuju ke gunung tahan. Hadis penerangan kepada Al-Quran agar amalan diterima Tuhan. Okey, yang kedua poin kat sini. Hadis adalah penerangan kepada Al-Quran. Sebab apa? Dalam Al-Quran semua tu daripada Allah. Tak ada pun satu daripada manusia. Okey, semua yang ada dalam Al-Quran, daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, itu semua firman daripada Allah. Okey, hadis ini pula adalah daripada baginda Rasulullah SAW. Hadis ialah sesuatu perkara yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dari segi ucapan, perbuatan ataupun takrir. Takrir ni adalah dia membenarkan sesuatu. Hadis juga berkaitan sifat fizikal dan akhlak Rasulullah. Itulah hadis. Kat mana kandungan hadis tu merangkumi 3, iaitu matan, sanad, matan dan perawi. Semua tu kamu dah belajar pada tahun 1. Tahun 2 ni kamu perlu belajar kenapa kita perlu mempelajari hadis. Okey. Kesan. Okey, ini yang Ustazah suruh salin kan. Tugasan minggu lepas kan. Kesan mempelajari hadis. Okey, baca dan faham. Apa dia ya? Kesan kita belajar hadis. Yang pertama, dapat. Okey, tengok sini. Dapat apa yang pertama? Dapat mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita kena cinta Rasul? Kerana baginda adalah utusan Allah, kerana baginda adalah Rasul kepada seluruh alam. Kerana kita juga adalah umat Nabi Muhammad. Siapa yang nak dapat syafaat Nabi Muhammad, dia perlu mencintai Rasulullah. Okey, yang kedua, kesan kita mempelajari hadis adalah dapat
meningkatkan iman. Iman kita ni kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Jadi, untuk tingkatkan iman, kita perlu pelajari hadis. Apabila kita belajar hadis, kesan dia tertingkatnya iman. Tertingkat iman dalam keadaan macam mana tu? Bila kita belajar hadis, kita baru kenal, baru kita faham, oh macam ni agama kita. Baru kita faham, oh Islam ni macam ni. Indah ke tak? Semua tu kena belajar lah. Kalau tidak, kita tak akan tahu tentang agama kita. Kalau contohnya kamu ada kawan India, kamu ada kawan Chinese, dia akan tanya, apa yang best dalam Islam? Kalau kita tak belajar tentang agama kita, kita tak akan tahu. Dan kita tak boleh nak jawab pun kepada kawan-kawan yang berlainan agama daripada kita. Betul tak? Sebab tu kita kena fahami tentang agama kita sendiri dengan mempelajari ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Kena seiring. Belajar dua ni kena seiring. Tak boleh, saya nak ambil Al-Quran je lah, saya tak nak hadis. Tak boleh. Kerana sumber rujukan agama Islam ada dua. Kena ambil dua-dua. Perlu, wajib untuk pelajari ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Okey. Yang ketiga, kesan mempelajari hadis dapat menambah pengetahuan. Itu yang Ustazah cakap tadi. Kita, bila kita belajar hadis, kita akan tahu, oh ini sebabnya Allah perintah kita solat contohnya. Oh, inilah firman Allah yang dalam Al-Quran tu suruh solat. Diterangkan di dalam petikan-petikan hadis, di mana Rasulullah lah yang akan bersabda. Tu sebenarnya ilmu hadis. Okey, untuk tugasan hari ini, kamu dikehendaki untuk membuat latihan di dalam buku aktiviti masing-masing pada muka surat 1 hingga 4. Okay, dah ada kan buku aktiviti kan? Yang tak ada ni, kamu boleh buat apa ya? Kamu perlu menyetak print lembaran yang Ustazah berikan di bawah ini. Kamu terpaksa lah kena print atau cetakkan lembaran yang Ustazah bagi tu. Yang dah ada buku aktiviti, tak ada masalah. Kamu boleh terus je buat daripada muka surat 1 hingga 4. Sempurnakan tugasan sebaik mungkin. Hasil tugasan akan disemak setelah sesi persekolahan bersemuka. Okey, tengok lampiran yang pertama, iaitu surat yang pertama, pelajaran 1, kepentingan mempelajari hadis. Okey, hadis ialah sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi ucapan, perbuatan atau takrir. Okey, hadis ialah satu perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi apa? Kena isikan tempat kosong benda ni. Isikan tempat kosong dalam awan-awan ni. Awan pertama, awan yang kedua dan awan yang ketiga. Masukkan jawapan kamu ya. Okey. Kemudian, itu muka surat yang pertama. Yang kedua, latihan kedua, tandakan right pada kepentingan mempelajari hadis. Okey, kat sini ada 6 pilihan yang betul, yang berkaitan dengan kepentingan mempelajari hadis saja kamu perlu tanda right. Okey, yang pertama, sebagai hiburan semata-mata. Betul ke tak? Kalau betul, awak kena right lah. Kalau tak, jangan tanda apa-apa. Biarkan kosong. Yang kedua, tengok kotak sebelah ni. Ni, nombor 2. Okey. Ajaran Islam dapat dihayati. Betul ke tak? Kalau betul, tandakan right lah. Kalau tak, abaikan. Yang ketiga, dapat memiliki kitab-kitab hadis. Yang keempat, sebagai penerangan kepada Al-Quran. Yang kelima, melahirkan sifat bangga diri. Dan yang keenam, sumber hukum kedua dalam agama Islam. Betul ke tak? Kalau betul, kena right. Okey. Seterusnya, latihan yang ketiga. Kamu perlu pilih dan tuliskan kebaikan mempelajari hadis. Okey, di sini dia bagi macam ni. Yang mana kebaikan mempelajari hadis, kamu perlu tuliskan dalam ruangan di sini ya. Tuliskan semua ni. Bukan semua, kamu perlu pilih kebaikan mempelajari hadis. Mana kebaikan kamu perlu tulis dalam ruangan ni. Jelas ya? Okey, yang pertama tu, mencintai Rasulullah. Yang kedua, mendapat pujian masyarakat. Yang ketiga, menambahkan ilmu dan pengetahuan.
Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang. Yang kelima, mendapat kekayaan di dunia. Jadi pilih yang mana betul, isi dalam ruangan di bawah. Okey. Yang keempat, latihan paling mudah sekali. Warnakan perkataan di bawah. Okey, kamu perlu warnakan perkataan apa? Al-Quran dan perkataan hadis. Pastikan kamu color cantik-cantik. Siapa nak 5 bintang? Mesti kena buat tugasan dengan sebaik mungkin. Okey. Sampai di sini sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bertemu lagi kita pada masa dan kelas yang akan datang. InsyaAllah. Semoga kita semua panjang umur dan boleh mengikuti dan belajar lagi tentang ilmu hadis. InsyaAllah itu saja daripada Ustazah. Ustazah mohon maaf sekiranya ada salah dan tersilap lah dalam video pembelajaran kita hari ini ya. Okey, sempurna. Sekali lagi Ustazah ingatkan, sempurnakan tugasan kamu semua dan pastikan kamu simpan hasil pembelajaran sebaik mungkin untuk Ustazah buat semakan semasa sesi pembelajaran bersemuka. Itu saja. Assalamualaikum.